Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Kamirun. Kita akan sambung pelajaran kita untuk bab 5 iaitu air dan larutan. Video ini merupakan video kelima untuk topik ini. Baik, anda boleh lihat di sini ada kriteria seperti pH, kekeruhan dan warna. Juga terdapat standard iaitu kuantiti yang telah ditetapkan bagi setiap kriteria. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ataupun mesti kurang daripada jumlah ataupun kuantiti yang ditetapkan. Ini dipanggil piawaian kualiti air minuman kebangsaan. Piawaian kualiti air minum kebangsaan. Setiap negara mempunyai piawaian kualiti air minum kebangsaan yang berbeza. Okey. Di sini ada contoh, kita bincang sedikit ya. Untuk bakteria E. coli tidak boleh ada langsung untuk negara kita. Tidak boleh ada sedikit pun. Klorin hanya terhad kepada 1 miligram klorin sahaja untuk setiap 1 liter air. Mercury pula hanya 0.001 miligram per 1 liter air. Okey. Begitu juga dengan pH. pH air di Malaysia tidak boleh lebih daripada 9, tidak boleh rendah daripada 6.5. Okey. Di sini kita ada nota NTU bermaksud unit kekeruhan nevelometrik. TCU pula adalah unit warna sebenar. Okey, saya ambil contoh untuk aluminium pula ya. Aluminium mesti kurang ataupun sama dengan 0.2 miligram untuk setiap 1 liter air. Okey, tak boleh lebih daripada 0.2. Ini dimasukkan dengan piawaian. Okey. Kenapa ya? Sebab kita nak pastikan air tersebut selamat diminum. Selamat untuk digunakan. Masalah pencemaran air di Malaysia tidaklah terlalu teruk dan air dirawat dengan baik. Pencemaran air berlaku di mana-mana. Okey. Dan kita nak bincangkan kesan pencemaran air. Okey, kita lihat di sini ya. Kelodak, lumpur menyebabkan air sungai menjadi keruh dan berbau busuk. Okey. Ini kesan pertama, menyebabkan air sungai menjadi keruh, tidak jernih dan mempunyai bau yang busuk. Baja fosfat yang sering digunakan dalam aktiviti pertanian. Baja fosfat digunakan tidak mengikut sukatan yang betul dan menjadikan penggunaannya berlebihan. Banyak sangat digunakan tidak mengikut sukatan yang dibenarkan, menyebabkan rebak alga ataupun bloom alga di permukaan air. Maksudnya, rebak alga ataupun bloom alga ni, alga tumbuh dengan begitu banyak di atas permukaan air seperti di tasik dan di sungai yang kurang tenang, yang air mengalir perlahan. Menyebabkan apa? Kita boleh lihat sungai ataupun tasik tu, kolam itu menjadi kehijauan. Bukannya bagus sebab alga yang mati ni, alga akan mati, akan menjalankan proses perebutan, dan apabila merebut dia akan menggunakan begitu banyak oksigen yang ada dalam air. Akibatnya air akan menjadi sangat-sangat kurang oksigen. Hidupan seperti tumbuhan dan juga ikan akan mengalami
kekurangan oksigen dan mati. Okey. Itu adalah bloom alga. Disebabkan baja fosfat yang berlebihan digunakan yang datang daripada kawasan pertanian, dan apabila hujan, baja fosfat itu akan dibawa ke kolam, ke tasik, ke sungai berdekatan. Baik. Seterusnya, hidupan air terbunuh akibat keracunan kimia dan kekurangan oksigen di dalam air. Boleh menyumbang kepada penyakit taun, tifoid, disentri, kerana terdapat mikroorganisma di dalam air. Okey. Di penyakit-penyakit yang boleh yang boleh menyerang manusia akibat pencemaran air disebabkan mikroorganisma yang wujud dalam air ialah penyakit taun, tifoid dan disentri. Malah penyakit yang lebih teruk lagi, penyakit neurologi akibat keracunan merkuri dalam air. Jika merkuri ni adalah bahan logam berat, sepatutnya tak boleh diambil oleh manusia. Manusia tidak tahan dengan logam berat seperti merkuri. Jika berterusan, masalah ni jika berterusan, jika bahan air yang diambil mengandungi merkuri yang melebihi daripada piawaian ataupun kriteria yang ditetapkan, boleh menyebabkan penyakit neurologi. Okey, neurologi. Juga boleh menyebabkan ruam kulit dan konjungtivitis akut. Seperti apabila berenang di dalam sungai yang tercemar dengan teruk, ya. Okey, baik, ya. Seterusnya, masih lagi dalam tajuk pencemaran air. Kita nak lihat jenis-jenis bahan pencemar air. Pertama, terbiodegradasikan. Kedua, tidak terbiodegradasikan. Saya tulis kat sini, ya. Dia datang daripada perkataan biodegradasi. Mudah saja, biodegradasi ni kalau boleh dibiodegradasi, terbiodegradasi, maksudnya boleh diuraikan oleh agen biologi. Maksudnya seperti bakteria boleh menguraikan bahan pencemar tersebut. Seperti baja organik, bangkai haiwan, sisa tumbuhan, sisa kumbahan. Sisa kumbahan ni seperti najis lah. Okey. Ini maksud ini adalah penerangan untuk bahan pencemar air yang terbiodegradasikan. Untuk kategori kedua, bahan pencemar tidak terdebiogradasikan. Okey. Baik. Iaitu tidak boleh diuraikan oleh agen biologi. Tidak boleh diuraikan oleh agen biologi. Agen biologi ni seperti bakteria, seperti kulat. Okey, ataupun fungi. Okey, agen biologi. Agen biologi, benda hidup menguraikan benda hidup ataupun benda bukan hidup. Sisa radioaktif tidak boleh diuraikan oleh bakteria ataupun kulat atau fungi. Begitu juga dengan plastik, tak boleh. Sisa kimia pun tidak boleh. Logam berat juga tidak boleh. Jadi,
Kategori utama jenis bahan pencemar air ialah bahan pencemar yang terdebiodegradasi dan tidak terdebiodegradasikan. Okey. Boleh diuraikan oleh ejen biologi, tidak boleh diuraikan oleh ejen biologi. Contoh-contoh pun tidak sama. Terdebiodegradasikan, contohnya bahan baja organik, bahan bangkai haiwan, sisa tumbuhan, bahan sisa kumbahan. Tidak terdebiodegradasikan, contoh bahan tersebut ialah sisa radioaktif, plastik, sisa kimia, logam berat. Mari kita melihat pula peta pemikiran ini yang menerangkan tentang punca-punca pencemaran sungai. Apakah yang menyebabkan sungai tercemar? Okey. Peta buih ni Pertama, berlakunya pelepasan sisa kimia dari kilang perindustrian. Jadi, kilang perindustrian ni menghasilkan produk. Apabila produk telah disiapkan, ada sisa kimia. Sisa kimia ini sepatutnya dilupuskan dengan cara yang betul. Sebaliknya, mereka memilih untuk melepaskannya ke sungai. Kerana cara ni lebih murah, lebih mudah. Jadi mereka tak mahu menambah kos. Jadi mereka memilih cara yang tidak wajar sehingga menyebabkan pencemaran sungai. Seterusnya, aktiviti pembinaan dan urbanisasi. Kemajuan tidak salah. Kemajuan tidaklah sentiasa membawa perkara negatif. Tetapi, aktiviti pembinaan dan urbanisasi, proses memajukan sesuatu kawasan yang tidak mengikut cara yang betul akan menyebabkan pencemaran seperti pencemaran sungai. Tidak terkawal. Ya. Seterusnya, pembuangan kumbahan dari kawasan kediaman. Semakin ramai manusia dalam satu kawasan, semakin banyak sisa pembuangan kumbahan. Dan akhirnya tidak terkawal, berlebihan, tidak dapat tidak dapat dikawal dan tidak dapat hapuskan dengan baik, juga menyebabkan pencemaran sungai. Pertanian amat penting sebab membekalkan sumber makanan kepada manusia. Tetapi jalan mudah diambil untuk menghapuskan haiwan perosak, iaitu menggunakan pestisid kimia yang bukan saja boleh membunuh mikroorganisma, malah boleh mendatangkan mudarat ataupun bahaya kepada manusia yang memakannya, yang jika tidak dibasuh dan dicuci dengan baik. Malah pestisid kimia yang berlebihan ni, yang dari kawasan pertanian ini juga akan dibawa oleh aliran air ke sungai-sungai. Jadi pestisid kimia ini boleh menyebabkan hidupan air terbunuh. Jadi kita perlu mula memikirkan kaedah-kaedah pembersihan sungai. Ya. Jadi kaedah pembersihan sungai yang pertama ni menggunakan kaedah biopenyembuhan. Bila sebut saja perkataan bio,
Maksudnya dia menggunakan benda hidup juga. Benda hidup seperti bakteria. Jadi kaedah biopenyembuhan digunakan untuk membersihkan minyak dan sisa-sisa organik dalam air dengan ejen biologi. Ejen biologi seperti bakteria. Bakteria digunakan untuk membersihkan minyak dalam air. Baik, kaedah pembersihan sungai yang kedua, membina benteng gabion. Benteng gabion untuk mencegah hakisan tanah. Jadi kamu boleh lihat dalam gambar ni kita ada benteng gabion yang dibina di sepanjang laluan sungai untuk mencegah hakisan sungai. Dan seterusnya juga, bila sungai kurang terhakis, tanah kurang terhakis, maka kuranglah pencemaran yang berlaku di sungai. Kaedah pembersihan sungai yang ketiga, mengudarakan air. Mengudarakan air. Okey. Mengudarakan air. Okey, di sini boleh tengok juga kita ada buat pengudaraan air ni di kawasan-kawasan pertanian juga, ya. Tujuan dia untuk menghilangkan bau busuk, ya. Jadi kaedah mengudarakan air adalah untuk menghilangkan bau busuk. Seterusnya, kaedah pembersihan sungai yang seterusnya ialah mendalamkan dan melebarkan sungai untuk memperbaiki saliran. Okey. Jadi selain daripada sampah sarap, hakisan tanah, bahan-bahan ini boleh menyebabkan sungai menjadi cetek dan kurang lebar. Jadi gambar ni kita menggunakan kapal korek dan juga jentera lain untuk mendalamkan dan menambah kelebaran sungai untuk memperbaiki saliran. Jadi bila air dapat mengalir dengan lebih lancar, sungai akan kurang berlaku pencemaran. Baik, seterusnya ini adalah perangkap sampah. Okey, jadi perangkap sampah dipasang, okey, untuk memerangkap sampah yang berada di dalam air sungai. Air dapat mengalir. Jadi kalau kamu dapat lihat di sini, ya, air di sini lebih bersih. Tidak ada objek-objek yang terapung sebab sampah-sampah terampung dan terampai telah diperangkap. Cara-cara memelihara kelestarian air. Air asalnya bersih. Air asalnya selamat. Jadi macam mana nak memelihara kelestarian? Mengekalkan keadaan asal air ini yang sepatutnya bersih dan selamat. Kita boleh menggunakan produk-produk yang mesra alam yang dibuat daripada bahan-bahan organik. Ya. Sebab kita tak dapat elak untuk gunakan pencuci, sabun. Jadi kita gunalah bahan-bahan yang mesra alam. Jadi yang kedua, menyiram pokok bunga dengan air hujan. Air yang dirawat memerlukan kos yang lebih tinggi. Jadi untuk minum air hujan tidak sesuai. Tetapi boleh digunakan untuk menyiram
pokok bunga. Tutup air pili ketika memberus gigi. Jadi kita kena ingat, ya, air yang dirawat melibatkan kos yang tinggi. Okey, jadi kita kurangkan pembaziran dengan menutup air pili. Menggunakan simbahan separa dalam tandas. Simbahan separa dalam tandas bermaksud kita menggunakan jumlah air yang sedikit untuk membersihkan kumbahan. Memendekkan masa mandian jika perlu. Mencuci pakaian apabila muatan penuh. Jadi kita boleh gunakan cara mengumpul pakaian sehingga banyak, barulah kita mencuci pakaian. Okey, mari kita lihat panduan kebat ini. Aizat melakukan satu aktiviti untuk mengkaji kadar ketelaratan gula dalam isi padu air yang sama. Dan dia merekodkan keputusan dalam jadual berikut. Maksudnya, ketiga-tiga eksperimennya, aktiviti ni, menggunakan 100, kita ambil contoh 100 ml. Air 100 ml, air 100 ml, air. Maksudnya isi padu air sebagai pelarut sama. Kuantiti gula tidak sama. 2 sudu, 10 sudu, 12 sudu. Jadi hasilnya, jika 2 sudu, larutan cair yang diperolehi. Jika 10 sudu gula, larutan pekat yang diperoleh. Jika 12 sudu gula, larutan tepu yang diperoleh. Jelaskan bagaimana kuantiti gula mempengaruhi keadaan larutan yang dihasilkan. Jelaskan bagaimana kuantiti gula mempengaruhi. Terangkan langkah yang boleh diambil oleh Aizat untuk memperoleh semula gula berlebihan daripada larutan tepu. Baik. Jadi, untuk soalan tadi, jelaskan bagaimana kuantiti gula mempengaruhi keadaan larutan. Jadi, kuantiti gula boleh jadi semakin banyak. Keadaan larutan daripada cecair jadi pekat, jadi tepu. Jadi, jawapan untuk soalan pertama, semakin bertambah kuantiti gula, semakin pekat larutan yang terhasil. Jadi, semakin banyak kuantiti gula, semakin pekat larutan. Semakin bertambah kuantiti gula, semakin pekat larutan yang dihasilkan. Terangkan langkah yang boleh diambil oleh Aizat untuk memperoleh semula gula yang berlebihan. Maksudnya, untuk larutan tepu ini, baik, masih terdapat lagi gula yang tidak boleh larut dan tidak akan larut. Okey? Tidak akan larut. Jika isi padu pelarut dan juga suhu pelarut masih sama. Jadi caranya, membiarkan larutan itu menyejat dalam tempoh masa tertentu. Ataupun, turas larutan itu dengan kertas turas. Jadi, langkah 1, biarkan larutan menyejat. Kedua, turas larutan dengan kertas turas. Okey. Anda dikehendaki membantu Aizat mereka bentuk. Ini soalan reka cipta. Satu alat pengacau supaya Aizat boleh melarutkan gula dalam air dengan lebih cepat. Reka bentuk anda hendaklah menggunakan bahan-bahan berikut. Jadi matlamat dia,
reka satu alat pengacau untuk alat pengacau supaya boleh larutkan gula dengan lebih cepat. Reka bentuk. Anda hendaklah menggunakan bahan-bahan berikut. Baik, kita diberikan botol minuman, benang dan juga sebatang kayu. Kita juga diminta lakar alat tersebut. Mesti guna ketiga-tiga alat lah. Dan kita juga mesti terangkan bagaimana alat itu berfungsi. Okey. Anda boleh melabel lakaran. Kena label. Kemudian beri dua penerangan. Bagaimana alat itu boleh meningkatkan kadar ketelatan gula. Okey. Jadi, ini cadangan jawapannya. Lakaran yang lengkap seperti ini. Jadi, botol itu telah dipotong. Daripada satu botol, dia potong. Okey. Sehingga menjadi seperti ini. Ini bahagian botol yang dia potong. Dan botol tu diikat menggunakan benang pada kayu tadi. Okey. Jadi inilah rupa alat tersebut. Okey. Alat itu meningkatkan kadar ketelatan gula. Dapat satu markah. Sebab alat itu meningkatkan tenaga kinetik zarah gula dan air. Kita juga boleh terima jika meningkatkan kadar menyebabkan gula bergerak dengan lebih cepat dalam air. Juga boleh. Ya. Baik. Sekian, terima kasih.